Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga di dalam siri yang ke-29, syarat-syarat mengikut imam dan adab-adabnya. Jadi alhamdulillah, setelah kita belajar dalam siri yang lepas sembahyang berjamaah, kita telah tahu, kita telah dengar, telah baca kelebihan salat jamaah dan hukum orang yang meninggalkan salat jamaah. Jadi sudah jelas daripada kita bahayanya larangan daripada meninggalkan salat berjamaah itu tanpa uzur. Sehingga Syekh Daud rahimahullah dalam kitab Muniyatul Musalli mengatakan, orang yang tinggal salat jamaah tanpa uzur ini dikira orang yang mempermudah-mudahkan agamanya, mempermain-mainkannya. Ini satu penegasan yang sangat tegaslah bagi kita. Sambungan, bila ada salat jamaah, apa makna salat jamaah? Salat beramai. Paling kurang salat jamaah 2 orang. Jadi bila ada jamaah, ada imam, ada makmum. Tak ada makmum, tak ada imam, mana boleh? Kita sembahyang seorang, saya jadi imam. Ada orang belakang? Tak ada. Dia kata imam apa? Tak ada makmum. Jadi bila ada makmum, ada imam. Bila ada imam, ada makmum, maka di sana ada adab-adabnya, peraturannya, syarat-syaratnya. Jadi syarat ni lah yang kita nak belajar di dalam bab kita pada kali ini. Syarat-syarat mengikut imam dan adab-adabnya. Syarat mengikut imam dan adab-adabnya. Disyaratkan mengikut imam itu ketiadaan terdahulu makmum pada atas imamnya. Jadi syarat yang pertama, makmum ini jangan pergi dulu daripada imam. Itu syarat yang pertama. Makmum tak boleh mendahului imam. Kalau imam pergi dulu pada imam, maknanya dia bukan imam, bukan makmum. Dia jadi tu imam. Orang panggil langgar etika imam. Imam ni dianggap seperti apa? Seperti pemandu. Mana boleh penopang pergi dulu daripada tu imam? Tak boleh. Jadi syarat dianya mengikut imam itu tidak terdahulu makmum ke atas imamnya. Makmum jangan pergi cepat daripada imam. Kalau makmum pergi dulu, apa hukum? Tengok dalam perbincangan ni ada sebut. Ada tempat dia batal dan ada tempat tidak batal, tapi perbuatan itu dilarang, termasuk dalam perbuatan makruh yang tidak dibenarkan dalam etika dalam sistem salatul jamaah. Kerana mengikut salaf dan khalaf. Ulama-ulama salaf, ulama yang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan orang-orang yang kemudian khalaf, semuanya telah setuju, sepakat mengatakan makmum tak boleh mendahului imam. Kalau dia dulu pada imam takbiratul ihram, imam baru duduk bersiap sedia nak takbir, makmum start dah belakang. Allahu akbar, takbiratul ihram, maka confirm tak sah. Dan sunat bahawa berdiri makmum yang laki-laki yang tidak ada orang lain. Orang ni nak salat berjamaah 2 orang. Salatnya berapa orang? 2 orang saja. Makmum dengan imam. Maka makmum kena duduk di mana? Kena duduk di sebelah kanan imam. Belajar. Imam mari sini, makmum duduk sini, belah kanan. Jangan duduk belah kiri. Kalau duduk belah kiri sah, tapi orang panggil tak mengaji lagu tu. Dia kata jenis semaya jemaah apa aja ni? Semaya jemaah orang yang tidak belajar. Rekah yang mudah kan. Semaya jemaah orang tak reti peraturan. Jadi duduk sebelah kanan imam, duduk situ. Kerana hadis Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa?
bittu inda khalati Maimunah. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-lail yusalli min al-lail faqumtu usalli ma'ahu faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Artinya, aku bermalam, Abdullah bin Abbas tidur di rumah mak saudara dia. Maimunah ni mak saudara dia. Khalati, adik-beradik mak dia. Itu mana khalati. Maimunah ni siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah ni isteri Nabi, mak saudara Ibn Abbas. Jadi dia bebaslah pergi rumah ni sebab makcik dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun solat pada waktu malam. Nabi kita bangun solat. Jadi bila Nabi bangun, panjanglah hadis ni. Abdullah bin Abbas siapkan air untuk wuduk, kemudian dia orang cerdik. Bila bangun, Nabi kita bangun solat malam, apa jadi? Aku berdiri di sebelah kirinya. Ibnu Abbas ni budak, masih kanak-kanak lagi. Nabi panggil gulam pada dia. Ya gulam, ihfazillah, hei anak. Kalau orang Kelantan kat, hei awal. Nabi guna perkataan awal lagi ke dia. Awal bahasa Arab, mana gulam? Awal, ihfazillah. Itu Nabi ajar dia. Jadi Ibnu Abbas bangun duduk di sebelah kiri Nabi. Duduk alik ni. Apa jadi? Maka memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kepalaku dan mendiri ia akan daku pada kanannya. Nabi kita pegang Ibnu Abbas, dia tarik ke belakang. Tak sebelah ni. Jadi Nabi kita, kalaulah benda ni satu benda yang baik, yang tidak salah, dari segi apa ni, adab peraturan salatul jamaah, tentulah Nabi, takkanlah Nabi nak tarik kawan ni. Tengah solat duk gerak heret mesti tak sini. Itu menunjukkan satu peraturan yang silap. Kalau kita duduk di sebelah kiri. Jadi pelajar-pelajar yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, kena ingat etika peraturan salat jamaah ni. Duduk sebelah kanan. Itu hadis ini tamatlah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu peraturan ini kalau dua orang salat jamaah. Maka jika datang seorang laki-laki lain, mari orang yang kedua. Jadi berapa orang jadi? Jadi 3 orang. Macam mana pula peraturan dia? Jika datang seorang laki-laki lain, nescaya takbiratul ihram ia pada kiri imam. Mari yang kedua, dia duduk sebelah kiri. Jangan sambung gini. Ini yang disilap. Kalau kita berdiri sini seorang, mari duduk sini pula. Tak. Yang kedua ni mari kena duduk di belakang imam. Jadi macam 3 gini. Seorang lagi mari duduk sebelah kiri imam. Apa nak jadi? Maka jika seorang laki-laki lain nescaya takbiratul ihram pada kiri imam, kemudian maju bergerak imam itu ke hadapan, imam kena naik ke depan. Duduk 2 orang sini. Lepas takbir, imam pun kita isyarat bahawa ada orang lain datang, maka imam pergi ke depan. Makmum 2 orang ni bertakuk. Mari duduk sini. Itu dia panggil kaedah yang betul. Atau mundur oleh keduanya ke belakang pada masa berdiri. Tengok keadaan. Kalau tepat tu belakang depan imam ni memang tak ada tepat dah. Imam nak pergi ke depan tak boleh. Kita letak benda dah. Tadi kan kita dah belajar baru ni dalam siri yang lepas. Sutrah. Nak solat ni letak benda depan. Letak beg ke, letak penghadang apa-apa benda. Ataupun kita pergi belakang dia. Imam nak naik memang tak boleh. Tersangkut dah. Maka makmum 2 orang ni undur ke belakang. Yang 2 orang undur. Imam tetap di situ. Dan undur keduanya lebih afdal. Jadi yang terbaiknya makmum undur ke belakang, imam duduk di tempat dia. Kerana hadis Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata ia, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli faqumtu an yasarihi fa akhadha bi yadi hatta adarani an yaminihi summa jaa Jabbar ibnu Sakhrin faqaman an yasarihi fa akhadha bi aydinya jami'an hatta aqamana khalfahu.
Artinya berdiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berdiri salat. Sembahyang, maka berdiri aku sebelah kirinya. Jabir ni tersilap juga dia. Dia mari nak sembahyang belakang Nabi, dia duduk belah kiri juga. Maka mengambil ia akan tanganku. Nabi kita pegang tangan Jabir, memusing ia akan daku kanan. Nabi kita pegang tangan, tolak ke belah kanan. Jabir duduk sini. Tak bercakap lah tengah salat, dia tolak pergi tepi. Kemudian datang pula Jabbar. Letak nama orang ni, nama dia Jabbar bin Sakhrin. Jabbar bin Sakhrin. Maka berdiri ia pada kirinya. Jabbar mari duduk sebelah kiri. Bila dia sudah sebelah kiri, maka mengambil ia akan tangan kami sekalian, hingga mendiri ia akan kami di belakangnya. Jadi Nabi kita pegang dua-dua ni, tolak ke belakang dia. Boleh tak boleh kita bergerak dalam salat? Boleh, sekadar tu. Bergerak nak betul sah, boleh. Bergerak nak samakan saf, boleh. Bergerak saf depan kosong, kita naik, boleh. Jangan jadi mazhab orang Melayu. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab sunnah, nama dia ni. Mazhab orang Melayu, kalau dia duduk situ, dia panggil mazhab tunggu kayu. Mazhab orang Melayu ni mazhab apa? Mazhab tunggu kayu, mazhab tokok kayu. Dia tak akan bergerak. Kosong depan dia ke, tak ada orang tengah ke, duduk keras situlah. Kalau kita langgar dia sikit, tepuh sikit, nak suruh dia kesok tepi, marah balik. Pandai sungguh mazhab tokok kayu ni. Dia mazhab orang Melayu, dia panggil mazhab tokok kayu. Dia tak bergerak. Sebab apa tak bergerak? Dia belajar sampai dia budak lagi, solat tak boleh bergerak. Memang solat tak boleh bergerak kalau tak ada sahal. Tapi kalau depan kosong, wajib kita kena naik pergi betul sah. Kalau sah sebelah kiri kita kosong, kita kena pergi kesok ke kiri atau ke kanan. Tengok tempatnya sesuai. Kalau orang duduk alik kiri, dia bergerak ke kanan. Kalau duduk alik kanan, dia kesok ke kiri. Sebab kita tak boleh pergi ke dinding, kita kena pergi ke arah imam. Orang sebelah kanan imam, dia kena bergerak. Dia naknya saf ni bermula di belakang imam. Saf bermula di mana? Di belakang imam, bukan saf bermula di tepi dinding. Ini mazhab kita ni, mazhab yang tak betul ni, dia buat saf bermula di tepi dinding. Ini salah dari sudut peraturan salat jamaah. Tak suruh cari alasan apalah, tak suruh cari. Alasannya tak betul. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan sunat berbaris bersaf. Sunat kita buat saf di belakang imam oleh dua makmum laki-laki maka lebih. Jadi kita duduk belakang imam, dua orang bermula, dua orang. Kalau seorang duduk sebelah kanan, dua orang duduk sebelah belakang. Ini kaedah dia. Seorang sebelah kanan, dua orang duduk mana? Belakang imam. Seperti seorang perempuan maka lebih. Jadi kalau orang perempuan, walaupun seorang dia tak boleh masuk dalam saf laki-laki. Ingat dalam hadis yang kita belajar dulu, Nabi kita larang daripada solat seorang diri di belakang saf. La salata limunfaridin khalfas saf. Ingat tak dalam CD yang lepas kita telah hurai panjang. Tidak boleh solat seorang di belakang saf. Kecuali orang perempuan. Orang perempuan dia mari seorang dia. Tak ada kawan dia. Saf orang laki-laki kosong. Tak boleh dia pergi tepek sebelah orang laki-laki. Kalau jadi juga, jadi macam orang semaya di mana? Semaya di Amerika. Imam perempuan, makmum laki-laki bercampur satu saf. Maya lagu ni. Ada pula maya. Jadi orang perempuan duduk saf dia, seorang dia pun seorang. Kalau mari orang lain, dia bertakut balik. Dan sunat. Ini susunan dia. Dan sunat bawa berdiri di belakang imam sekalian makmum laki-laki yang baligh, kemudian maka kanak-kanak, kemudian maka perempuan. Jadi susunan saf, yang pertama imam, di belakang imam itu orang-orang yang dewasa, orang yang pandai, orang yang tahu. Kemudian baru mari saf kanak-kanak. Kemudian barulah saf wanita. Jadi sepatutnya wanita ni duduk di belakang. Jadi setengah masjid kita hari ni, wanita duduk di sebelah kiri, sebelah kanan imam, sebelah kiri imam. Jadi itu
peraturan asalnya orang perempuan kena duduk belakang, bukan duduk sebelah kanan atau sebelah kiri. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah. Tengok dengar. Ini peraturan sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentuh bahu kami. Sebelum daripada Nabi pergi jadi imam, dia betulkan sah dulu. Dia tengok sahabat-sahabat, dia betul bahu. Manakibana fi shalah, bila nak salat, Nabi kita tengok sahabat-sahabat, dia tolak, biar rapat. Nabi kata istawu wala takhtalifu. Samakan saf, betulkan saf, jangan berselisih saf. Fatakhtalifa qulubukum. Kalau saf kamu tak sama, hati kamu tak sama. Hari ni orang boleh solat di belakang seorang imam. Orang boleh solat dalam satu masjid. Orang boleh solat dalam satu saf yang bengkok-bengkok. Tapi lepas solat masing-masing bawa diri. Kerana hati tidak bersama. Hati tak bersatu. Nak rapat duduk dekat tak boleh. Kaki dengan kaki tak bersentuh. Bau dengan bau tak bersentuh. Masing-masing VIP. Nak jarak yang selesa-selesa. Inilah yang menyebabkan hati kita tidak bersatu. Apabila sah kita tidak betul. Ataupun bila sah tak betul, hati tak bersatu. Punca rusaknya duduk di mana? Duduk di hati. Punca yang menjadi hati tak bersatu kerana sah tak betul. Barulah mari pada hadis yang kita baca ni. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Summa allazina yalunahum. Summa allazina yalunahum. Artinya hendaklah mengiringi akan daku. Artinya orang yang duduk di belakang imam itu, daripada sekian kamu orang yang ulil nuha, ulil ahlam wan nuha, orang yang baligh, orang yang dewasa. Nabi tak kata setakat dewasa ya. Maknanya kalau setakat dewasa, mesti orang tua duduk belakang imam. La. Satu lagi syarat. Wan nuha, iaitulah orang yang mempunyai akal yang cerdik. Sebab apa? Sebab imam ni boleh tak boleh dia batal tengah solat dia? Boleh ke tidak? Boleh batal. Dia manusia, mungkin terkentut. Mungkin ada masalah apa-apa, sakit perut, tengah duduk jadi imam, polah perut mari. Dia pasal kelompak keluar, siapa nak ganti imam? Ini ulul ahlam wan nuha ni lah orang cerdik belakang imam dia nak ganti. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau imam tersalah, siapa yang nak tegur imam? Orang belakang dia tegur takkan orang hujung masjid ni, woi, subhanallah, belakang tak tahu apa. Orang duduk belakang imam lah, subhanallah. Barulah imam perasan, apa benda ni? Di mana aku tertinggal? Jadi setengah orang tua kapur-kapur ni nak tunjuk budak belakang, orang tua depan. Pahala tanya Pak Cik, kalau tu imam batal, Pak Cik boleh ganti dia? Tak ada sama hidup jadi tu imam. Dia duduk dengan tua dia ya. Ini bukan tua, Nabi kata ulul ahlam wan nuha, orang yang cerdik, orang yang baligh dan ada ilmu. Pasal dia ni kira driver spare ni, co-pilot duduk belakang tu imam ni. Tu imam batal dia naik selalu. Kalau tu imam salah dia betul. Jadi minta maaf lah orang tua, jangan duduk tunjuk dengan budak-budak. Jadi Nabi kata yang baligh yang punya akal mengiringi mereka itu duduk di belakang. 3 kali Nabi mengulang-ulang dia, summal ladzina yalunahum, kemudian orang lain pula. Orang yang kedua kurang sikit, orang yang ketiga barulah kanak-kanak, mari orang perempuan, baru betul. Ini bila hadis ini menceritakan dia oleh Imam Muslim. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Ini kata ulama, susunan ini kalau mari serentak. Mari satu sekaligus. Orang sudah qamat, orang tua ada, orang cerdik ada, kanak-kanak ada, perempuan ada, maka ini susunan saf. Tapi kalau sekiranya waktu orang qamat, orang tua tak ada, kanak-kanak naik di saf depan, maka tidak ada hak orang tua nak halau budak pergi. Tidak ada hak orang tua nak tunjuk budak belakang. Yang mu mari lambat buat apa? Ini masalah kita. Orang tua mari lambat ataupun duduk tunggu tiap hujung dunia ni. Jadi kanak-kanak mari duduk depan. Kanak-kanak yang sudah balik, yang sudah memayis, yang sudah cerdik, walaupun dia tak balik lagi, cuma dia tak boleh duduk belakang imam.
Duduk tepi-tepi tak jadi kesalahan. Ini telah dibahas panjang oleh fuqaha, ahli-ahli fiqh dalam mazhab Syafi'i sendiri, telah menjelaskan beberapa orang ahli fiqh Syafi'i mengatakan saf kanak-kanak boleh duduk dalam saf orang tua, tidak membatalkan solat dan tidak mencacatkan sekiranya dia datang dulu pada orang lain. Kalau dia mari kemudian, lepas tu dia duduk menyusuk, duduk berebut orang tua, alah, kita suruh adik, awak mari kemudian, awak duduk belakang. Orang tua apa kalau dia mari kemudian nak halau budak pergi belakang, kita kata pak cik, asal nanti dipersilakan mari awak duduk depan. Ni mari nak tunjuk kuasa dah. Nak tunjuk kuasa dengan budak-budak, alah budak keluar. Budak nak kena jekah 2 kali, tak mari dalam masjid dia. Wah, orang tua kedai nak tunjuk. Jadi marah dia. Cara baik-baik. Dan sunat itu cukup dah kita. Jelas dah kita kedudukan saf. Dan sunat berdiri imam yang perempuan di tengah-tengah sekalian makmum yang perempuan. Ni banyak silap. Imam perempuan dia duduk dalam saf. Dia tak jadi tu imam macam orang lelaki-lelaki. Dengar ni muslimat. Muslimat dengar kata? Faham betul-betul. Muslimat saf dia duduk dalam saf juga. Dia buat satu saf, dia duduk di tengah, bukan duduk depan. Duduk di tengah-tengah makmum perempuan, duduk di tengah. Jadi tidak kata dia duduk depan macam imam lelaki-lelaki. Itu perbezaan dia di antara perbezaan yang ketara. Kerana apa? Kerana telah melakukan sedemikian oleh Sayyidah Aisyah dan Sayyidatina Salamah radhiyallahu anhuma. Jadi Ummu Salamah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma, dia duduk di tengah-tengah. Dia tengah-tengah. Kata Imam Nawawi, Imam dalam kitab kita kata menceritakan Aisyah dengan Ummu Salamah duduk di tengah ni oleh Imam Al-Baihaqi dengan 2 sanad, iaitulah 2 sanadnya yang hasan. Tulis kata-kata ini dinukil daripada kitab Al-Majmu' lin Nawawi. Imam Nawawi kata, Imam Nawawi ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i, jangan duk bimbang. Imam Syafi'i kata apa? Taqifu imamatuhunna wastahun. Berdiri imam orang perempuan di tengah-tengahnya. Hadis ini riwayat oleh Imam Syafi'i dalam musnad dia dan Baihaqi dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Jelas dah kita tentang wanita. Orang perempuan jadi imam duduk di mana? Duduk di tengah-tengah. Habislah kita bab ni. Dan makruh ketunggalan, duduk seorang daripada saf yang sejenis dengan dia. Jadi kalau saf kita ada depan, kita pergi duduk seorang, buat saf lain. Ini satu perbuatan yang makruh, perbuatan yang tidak baik. Setengah ulama kata bukan makruh, haram perbuatan tu, kerana dalam hadis yang menyebut tentang dalam hadis yang la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak boleh salat seorang diri di belakang saf. Cuma ulama di sini sebut, iaitulah dia kata salat munfarid dan khalfas ni dia letak di bawah kategori mana? Di bawah kategori makruh berdasarkan kepada satu peristiwa lain. Peristiwa mana? Peristiwa hadis Abi Bakrah. Tulis nama dia Abu Bakrah ni bukan Abu Hurairah. Bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Kena ada ta pula belakang. Nama dia Nufai. Jadi Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia masuk ke dalam masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Dia masuk, Nabi duduk rukuk. Apa dia buat? Maka rukuk dia sebelum sampai kepada saf. Dia rukuk di belakang tu selalu. Allahu Akbar, rukuk situ seorang dia. Jadi kemudian dia pergi. Lepas tu dia bangun, dia berjalan sampai ke saf depan. Fa zakara zalika lin Nabi, dia pun beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya masuk tadi saya buat macam ni. Nabi kata apa? Zadakallahu hirsan wa la ta'ud.
Artinya mudah-mudahan Allah menambahkan akan dikau loba semangat nak dapat fardu, nak dapat rakaat pahala berjamaah. Mudah-mudahan Allah Taala beri pahala berjamaah pada kamu. La ta'ud, tapi jangan kamu kembali semula buat macam ni, jangan. Ni ada setengah orang ni bila baca hadis ni dia buat juga. Nabi larang dah. Wala ta'ud, jangan buat lagi. Jadi kata ulama fiqh Syafi'i yang mengatakan makruh sembahyang seorang di belakang saf, dia kata sebabnya Nabi tidak suruh Abu Bakrah ulang balik solat dia. Nabi tak suruh Abu Bakrah ulang balik solat dia. Sedangkan hadis ini bertemu dengan hadis satu lagi, tidak ada solat bagi orang duduk seorang di belakang saf. Jadi kita ambil pendekatannya, perbuatan ini tidak baik. Jadi kita harap sangat-sangatlah kepada muslimin dan juga muslimat, sama-sama dia jangan duduk seorang diri di belakang saf. Satu lagi yang kita sebut dalam hadis perbincangan yang lepas, iaitulah makruh juga, perbuatan yang tak baik juga, solat di celah tiang. Macam tiang kita ni sempit, yang hujung sekali lagi sempit, tapi ada juga manusia solat di situ. Itu menunjukkan sangat tidak faham. Dalam bab hadis Nabi kita larang, daripada sahabat mengatakan kami dilarang daripada solat di celah tiang. Jangan buatlah benda yang tak baik. Kita nak solat jemaah ni, kita nak pahala. Dan syarat. Tulis. Itu dia panggil syaratnya, ada adabnya tadi. Ini syarat pula. Dan syarat pada mengikut imam itu bahawa syarat kita nak ikut imam bahawa mengetahui oleh makmum akan perpindahan imam. Kita nak jadi makmum, kita kena tahu imam berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun. Dengan apa? Sama ada dengan melihat akan imam. Orang yang duduk belakang imam, dia tengok tu imam. Rokok, sujud, bangun, berdiri, qiyam. Kita tengok. Orang yang duduk jauh, dia tengok orang belakang. Orang perempuan yang duduk di belakang, di sebalik tabir, apa nak kata? Dia tak tengok. Jadi, apa nak kata? Maka dia dengar. Atau akan melihat akan imam, atau setengah saf, atau mendengar suara imam, atau suara mubaligh. Apa dia suara mubaligh? Suara orang yang menyampaikan perpindahan imam. Itu mana mubaligh? Bukan mubaligh jawatan hak kaji alatik bagi gaji tahu. Tak. Mubaligh yang menyampaikan suara. Zaman moden hari ni, siapa dia mubaligh kita? Siapa mubaligh? Mikrofon ni bukan ini. Ni. Awal ni lah mubalighnya. Tidak kita kata Allahu Akbar, dia bagi tahu semua orang satu masjid. Luar masjid berdengar lagi. Oh, tu imam rokok dah. Ini mubaligh. Jadi kalau boleh dengar suara mubaligh, suara mikrofon ke, suara orang ke, tak kira lah. Atau dengan lainnya daripadanya, seperti biasa ia mengikutnya, maka sahlah kita sembahyang di belakang imam. Kerana itulah orang nak jadi imam, dia kena ada fiqh. Nak rokok, nak sujud, angkatlah suara. Allahu Akbar. Jadi kalau orang biasanya lah. Kalau orang ni suara dia perlahan, kalau orang biasa sembahyang dengan dia tak ada masalah. Tapi kalau orang tak biasa memang jadi celaru pula. Tulis syarat yang pertama, kena tahu perpindahan imam, tak tahu perpindahan imam. Syarat yang kedua, berhimpun imam dan makmum pada satu tempat. Imam dengan makmum duduk di tempat, semuanya dalam masjid belaka. Semuanya dalam rumah belaka, dalam surau belaka, dalam balasah, dalam tempat lain. Jadi ini syarat yang kedua. Kerana barang yang diketahui atasnya, segala jemaah, sembahyang jemaah pada masa dulu kala, semua perbuatan ini telah diketahui daripada zaman salaf dulu pun, orang berhimpun sembahyang jemaah di tempat. Hari ini, macam mana kalau tak muat? Itu dia bahas panjang pula. Imam dalam masjid, makmum dekat luar. Dekat luar tu ada syarat. Kalau luar tu di kaki lima, beranda tu, itu dikira luar ke dalam. Maka kita tengok atas niat kita. Kalau hak ni dipanggil orang ni duduk dalam masjid, maka masjid tak kira jauh mana pun sah. Tapi kalau duduk luar masjid, tak boleh jarak jauh. Contohnya di lepas luar masjid ada jalan raya, kereta duduk lalu, kita duduk sah belakang jalan, itu tak boleh, tak sah. Ada kata kalaulah duduk makmum di antara dua kapal, kita berjalan dua kapal, dua perahu, siapa tanya nak solat, kita kembar kapal dua ni.
Boleh ke tak boleh sembahyang berjemaah? Panjang perbahasan dia. Detail. Dalam fiqh kita ni detail. Kita ni tak naik kapal, tak naik perahu. Sembahyang jemaah pun tak juga dah. Duk bahas panjang-panjang pun tak ada kerja lah zaman moden gini dah. Ngabis masa orang tak sembahyang jemaah. Kalau duduk kat masjid dia buat tuli ya. Tak apalah. Hukum kena belajar. Orang nak buat tak buat cerita lain. Syarat yang ketiga. Dan disyaratkan niat mengikut imam. Atau niat berjamaah serta imam. Makmum kalau nak pahala ikut imam. Makmum nak ikut imam. Dia kena niat. Aku ni makmum kepada Pak Imam. Kena niat. Adapun niat jadi imam, maka ia syarat pada sembahyang Jumaat sahaja dan sunat pada sembahyang yang lain. Ingat. Kalau kita jadi imam, kita tak niat imam tak apa. Allahu Akbar. Tak kata imam. Tak apa. Kecuali hari Jumaat. Sebab syarat salat berjemaah mesti berjamaah. Maka imam kena niat. Aku sembahyang berjemaah. Imam kena niat. Sembahyang lain, imam tak niat imam tidak menjadi masalah. Tapi makmum kena niat ikut imam. Barulah dia connect dua tu. Tahu connect? Dia berhubung dua tu. Imam tanggung kesalahan dia. Dia bebas di belakang imam. Boleh dengar bacaan. Boleh ikut pergerakan imam. Itu dia panggil. Ini. Syarat ni kena jelas betul-betul. Syarat niat mengikut imam. Atau niat berjamaah bersama imam. Ini kena niat. Adapun niat jadi imam, maka sunat. Yang jadi wajibnya pada salat Jumaat. Yang syarat yang keempat. Dan disyaratkan pula terkemudian takbir makmum daripada takbir imamnya. Syarat makmum takbir, syarat yang utama sekali ni takbiratul ihram. Kalau makmum takbir dulu daripada imam, maka batal. Tak jadi. Lain pada takbiratul ihram tidak boleh dia buat, tapi tidaklah batal. Kerana hadis Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u." Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti. Kita disyariatkan jadi imam untuk kita ikut. Kalau jadi imam tak ikut, apa benda? Supaya diikut dengan dia, maka apabila imam takbir, maka takbirlah kamu. Bila imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan mendahului imam lebih daripada yang dibenarkan. Siapa dia dulu pada imam, maka orang tu sudah dikira melanggar hak asasi imam. Bukan hak asasi manusia ni. Hak asasi imam. Asasi salat jamaah. Habislah perbincangan ringkas sangat dalam kitab kita ni. Memandangkan masalah ini masalah yang penting, maka kita tambah perbincangannya dalam sebuah risalah kecil. Risalah kecil ni nama dia Muwafiq dan Masbuk. Muwafiq dan Masbuk. Apa makna muwafiq? Apa makna masbuk? Risalah ini diambil daripada satu kitab, nama dia Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam ala Mazhabil Imam Syafi'i. Cantik buku ni. Buku ni juga telah diterjemah oleh, ringkasannya oleh Allahyarham Yusuf Zaki dengan tajuk Masalah Imam dan Makmum. Jadi kita baca cara ringkasnya setakat waktu yang ada ini. Buka dalam kitab kita masalah imam, muwafiq dan masbuk ni. Jadi tengok nombor 1, apa pentingnya mengetahui masalah. Bagi orang nak sembahyang berjamaah, wajib dia kena belajar masalah masbuk, masalah muwafiq dan masbuk. Mengenal muwafiq dan masbuk amat penting bagi mereka yang menunaikan sembahyang secara berjamaah. Kerana jika seorang makmum itu berada dalam keadaan muwafiq, tiba-tiba ia mengikut cara sembahyang di belakang imam dengan cara masbuk,
maka sembahyangnya batal. Kategori kita sembahyang jemaah, ada orang muafiq, ada orang masbuk. Kalau orang muafiq ikut cara masbuk, batal sembahyang dia. Orang masbuk buat cara muafiq, batal salat dia. Jadi ini yang kita nak kenal ni. Jadi itu sangat penting. Tengok dalam mukaddimah dia. Yang pertama dia tulis hadis tentang hadis salat jamaah ni. Afdalu min salatil fardhi bi 70 ajrin darajah, itu hadis yang jelas yang sahih. Yang kedua hadis man masya ila salatin maktubatin fil jamaati. Letak bagi itu. Man masya ila salatin maktubatin fil jamaati fahiya kahajjatin wa man masya ila salati tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilatin. Siapa berjalan menuju ke tempat salat jamaah, salat fardu, maka seolah-olah dia mengerjakan satu haji, pahala dia cantik. Siapa dia berjalan ke tempat salat jamaah sunat, seolah-olah dia mengerjakan satu umrah. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tabarani menurut kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, dia kata darjah hadisnya hasan. Kita nak tengok siapakah orang muafiq dan siapa orang masbuk. Dia dua dulu. Satu orang muafiq dan satu orang masbuk. Makna masbuk? Masbuk pada arti bahasanya tertinggal. Orang masbuk ni, siapa dia masbuk? Bukan nama orang, nama mubuh nama anak pula. Muhammad Masbuk. Tak ada Muhammad Masbuk kita tahu. Masbuk orang yang tertinggal daripada imamnya. Itu makna masbuk. Siapa masbuk? Orang yang tertinggal daripada imam. Masbuk di sudut istilah ialah, dengar ni, dia punya istilah ni nak faham. Makmum tak cukup masa. Tak cukup masa untuk menghabiskan bacaan Fatihah dengan bacaan sederhana sebelum imamnya rukuk. Orang ni mari masuk masjid. Bila masuk masjid, imam tengah baca ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita baru takbir, Allahu akbar. Imam pun baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sempat baca Fatihah berapa ayat? Baru 2 ayat. Betul tak? Imam rukuk. Oleh kerana kita tak cukup masa untuk baca Fatihah dengan cara bacaan sederhana, maka kategori orang ini dia panggil orang masbuk, orang yang telah ditinggalkan oleh imam. Bila imam rukuk, mu rukuk terus. Allahu akbar sekali dengan imam. Fatihah saya belum habis lagi. Itu telah ditanggung oleh al-fadhil tuan imam. Jadi ini kelebihan sembahyang jemaah. Tuan imam menanggung kita punya Fatihah. Makna muafiq. Jadi jelas. Makna masbuk apa dia? Iaitulah orang yang masuk salat jamaah sekali dengan imam dan dia tidak dapat menghabiskan bacaan Fatihahnya dengan bacaan sederhana, maka orang ini dipanggil orang apa? Masbuk. Apa makna muafiq? Muafiq pada bahasa berarti bersama sekali dengan imam. Mengikut istilahnya, iaitulah makmum mempunyai masa yang cukup untuk menamatkan bacaan Fatihah dengan bacaan sederhana sebelum imam selesai rukuk. Orang ni masuk Allahu akbar, imam baca. Imam panjang lagi duk baca surah. Kalau tu bukannya baca wal asri. Kita duk galik, duk khayat, toh mana fikir sana fikir sini. Akhir dekat orang nak rokok, baru tengok Fatihah tak baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, imam rokok. Orang ini kalau dia rokok sekali dengan imam, batal. Sebab dia panggil dia ni orang muafiq, bukan orang masbuk. Jadi ingat, oleh kerana masa untuk baca Fatihah cukup bagi kamu yang galik, kamu yang lalai leka tak baca Fatihah, tiba-tiba kamu nak rokok sekali dengan imam, tak boleh kerana kamu orang muafiq. Berbeza dengan orang masbuk tadi, dibenarkan tinggal Fatihah kerana memang dia terlambat. Jelas tak jelas dah? Jelas? Dua kategori yang berbeza. Muafiq sempat baca Fatihah,
Masbuk, orang ni memang tak sempat baca Fatihah. Bukan waswah ni. Kalau duk main wala boli 10 kali ni tak jadi apa ni. Naknya orang bacaan secara memang dia ni lambat baca, sederhana bacaan dia. Baru jadi. Baik. Makmum menentukan keadaan muwafiq atau masbuk. Sekiranya makmum datang untuk bersolat berjamaah di belakang seorang imam yang berdiri dalam sembahyang, makmum itu adalah terus bertakbiratul ihram. Jadi imam duduk diri, kita mari terus Allahu Akbar. Jangan duduk mikir banyak. Ini tidak ni cari kawan lagi, apa benda lagi lah. Jadi terus takbiratul ihram. Dan jika sembahyang itu adalah sembahyang bacaan lantang, bacaan jahriyah, suara kuat, makmum tersebut bolehlah membuat penentuan sama ada dia makmum masbuk atau makmum muwafiq. Kita mari imam tengah duduk baca surah panjang, kita tahulah kita sempat. Sekiranya dia yakin dia akan dapat menyempurnakan bacaan Fatihah sebelum imam rukuk, dia dikira makmum muwafiq. Tetapi sekiranya dia yakin, dia pasti dia tidak akan dapat menyempurnakan Fatihah kerana imam hampir hendak rukuk, maka dikira makmum masbuk. Siapa yang boleh menentukan kita ni muwafiq masbuk? Siapa? Kita sendiri yang buat solat tu, kita tahu jarak kita. Itu kategori kita solat bersama dengan imam yang baca kuat. Salat isyak, maghrib, subuh. Sekiranya makmum yang baru datang untuk berjamaah ketika sembahyang sirriyah, bacaan perlahan, kita tahu imam baca apa ni. Dan dipercayai imam sudah lama berdiri dalam sembahyang, lama dah. Sebab waktu kita nak ambil wuduk tadi, kita dengar imam sudah takbir. Kita lepas wuduk naik, lama dah tu. Makmum tersebut hendaklah terus takbir dan jangan lengah-lengah. Jangan duduk leka lagi. Bahkan terus membaca Fatihah. Allahu Akbar. Jangan duduk sibuk dengan wajah tu wajalil ladzi fataras samawati wal ardh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terus Fatihah. Sekiranya dia dapat menyempurnakan bacaan Fatihah, barulah imam rukuk, dia dikira makmum muwafiq. Jadi kalau kita sudah baca Fatihah waladdallin, amin, imam pun tak rukuk, Allahu Akbar. Jadi kategori kita confirm kita sendiri sebagai makmum yang muwafiq, bukan masbuk. Tetapi sekiranya imam rukuk padahal makmum itu belum sempat membaca Fatihah, makmum itu dikira makmum masbuk. Jadi kita tengah baca Ar-Rahmanir-Rahim, Pak imam kita Allahu Akbar, kita masbuk, kita rukuk sekali dengan dia. Atur cara makmum masbuk. Jadi kalau makmum masbuk, macam mana kita nak buat? Setelah makmum yakin dia adalah seorang makmum yang masbuk, kita yakin adalah kita tak sempat, dia hendaklah terus membaca Fatihah. Jangan menghabiskan masa dengan bacaan-bacaan sunat yang lain. Wajah tu wajil ladzi ka Allahu Akbar kabira, tak boleh baca dah. Dan sekiranya imam rukuk, dia hendaklah terus rukuk, tidak perlu menamatkan bacaan Fatihah. Duduk di mana kita, terus Allahu Akbar. Jangan saya Fatihah dulu, tak. Sekiranya makmum itu rukuk dan sempat bertumakninah bersama imam, kita rukuk, kita sampai imam rukuk, kita pun terus Allahu Akbar, rukuk. Sempat sekali dengan imam dalam tumakninah. Imam ni rukuk sederhana, seperti kebiasaan orang. Allahu Akbar, sempat tumakninah, maknanya sempat sekadar kita baca Subhanallah. Barulah imam tu naik Sami Allah liman hamidah. Apa jadi? Dalam keadaan rukuk, dapatlah bilangan rakaat untuk makmum itu. Ini syarat nak boleh nak dapat rakaat, kita kena sempat sekali dengan imam dalam rukuk. Tapi kalau imam luar biasa, rukuk dia laju, lebih pada kereta api ekspres, jangan hati-hati. Kalau turun memang selisih dengan dia, jangan buat. Sebab kita jadi syok, aku sempat tak sempat. Jadi kena tengok keadaan.
Biar sempat sekali dengan imam. Kalau tak sempat, kita kena tambah 1 rakaat lagi. Tapi sekiranya makmum itu tidak sempat bertomakninah. Tomakninah tetap sekejap. Tak sempat subhanallah bersama imam dalam rukuk, rakaat makmum tidak dikira. Maka makmum hendaklah menambahkan rakaat sembahyangnya setelah imam selesai memberi salam pertama. Jelas? Kita ikut imam rukuk. Allahu Akbar. Bahawa kita turun, sami Allahu liman hamidah. Selisih tak selisih? Selisih. Maka kita pun sami Allahu liman hamidah juga. Dan rakaat tadi tidak dikira bilangan. Dan kita wajib ikut dia. Jangan kata, tak sempat lah. Diri cacat situ. Lah, itu karut nama dia lah gitu. Jangan duk karut. Bangun, ikut imam sujud. Imam kalau imam tahiyat kebetulan rakaat yang kedua, tahiyat. Tapi bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita kena tambah 1 rakaat lagi kerana kita tidak sempat bersama dengan imam dalam rukuk. Habislah kita. Itu dia panggil atur cara makmum masbuk. Orang masbuk bila mari jangan tunggu. Yang jadi permasalahan kita hari ni, ramai solat VIP. Tahu solat VIP? Kalau dia masuk, imam tengah sujud ke, imam tengah rokok ke, dia kira dia tak sempat dah rakaat, dia tunggu. Relax, tengok jam. Sempat lagi tengok telefon. Tunggu imam bangun, baru nak takbir. Sebab dia belajar juga masa budak-budak dulu, kalau tak sempat rokok dengan imam, bermakna tak sempat rakaat. Jadi buat apa aku ikut imam? Rakaat dah terlepas. Ini tertinggal satu sunnah. Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata, wa ma adraktum fasallu. Mana-mana tempat yang kamu sempat dengan imam, sallu, semayang. Jangan duduk tunggu. Ini tunggu pula dia. Kenapa tak salat kali imam? Relax dulu. Tak ada relax, zap masuk. Itu pahala. Pahala tak pahala? Kita dapat sujud ekstra 2 kali. Walaupun tak ada rokok, tak kira rakaat, kita ada sujud ekstra 2 kali. Kita ada, kalau kebetulan tahiyat yang kedua, kita ada pula tahiyat free. Udah free tak kira apa? La, mutasbih subhana rabbiyal a'la, at-tahiyatul mubarakat. Itu semua pahala tak pahala? Membesarkan Allah ke tidak? Allahu Akbar. Jangan duk kira gahau dunia sikit banyak. Kita kira pahala tu tinggi. Atur cara makmum muafiq. Makmum muafiq pula macam mana atur cara dia? Setelah makmum yakin dia adalah seorang makmum muafiq, kita sempat dah baca Fatihah, maka hendaklah membaca Fatihah sehingga tamat, walaupun ditinggal oleh imam dengan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang ni apa dia? Rukuk, rukun panjang. 2 sujud, itu rukun panjang. Macam iktidal, rukun pendek. Duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Contoh di sini dia kata apa? Seperti imam rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian imam sujud yang kedua. Baik. Sekarang ni kita lambat baca. Duk main ghairil maghdubi alaihim. Slow sangatlah kita ni, tak tahulah apa punya dia lambat sangat ni. Kalau kereta gak jenis nak kondek enjin, tadi bergerak lambat. Alhamdulillahi. Contohnya. Terlalu betak sembak orang panggil ni. Baca tak habis-habis. Imam berokok, kita duk Fatihah lagi. Imam sujud yang pertama, Fatihah lagi. Imam sujud yang kedua. Sujud yang kedua tu sudah masuk rukun panjang yang ketiga. Jelas? Rukun panjang yang keberapa? Yang ketiga. Kalau sampai di sini, apa nak buat? Dan mengikut imam sujud dan mengikut imam. Maka sekiranya makmum dapat tamatkan bacaan Fatihah, hendaklah dia rukuk. Makmum sudah waladhdallin, dia rukuk. Bila dia rukuk, naik dia punya ketinggalan tadi jadi 2. Mana dia tinggal? Rukuk yang pertama panjang, sujud pertama imam, sujud yang kedua. Jadi kalau imam bangun pun tak lagi. Jadi pasal sebab dia rukuk. Maka sekiranya makmum dapat tamat bacaan Fatihah, adalah dia rukuk, iktidal, sujud dan mengikut imam seterusnya. Maka dia dapat lagi. Tetapi
Ini kategori yang kedua. Sekiranya makmum belum lagi tamat membacaan Fatihahnya, tu imam duduk dekat rokok yang sujud yang kedua. Apa arti? Kalau imam bangun untuk tasyahud ataupun imam bangun untuk rakaat yang seterusnya, bermakna si pakcik lambat ni telah ketinggalan 3 rukun yang panjang. Betul? Tinggal 3 rukun tidak? 3 rukun. Maka dia kena buat keputusan tepat. Apa keputusan? Dia hendaklah buat pilihan antara 2 jalan sebelum imam pindah berdiri atau duduk tasyahud. Kamu kena pilih. Pilihan yang pertama, tanda situ. Pilihan yang pertama, dia terus sujud. Dia terus sujud sekali dengan imam. Mengikut imam dalam sujud. Dalam tahiyat atau dalam qiyam. Tengok. Dengan meninggalkan acara-cara tertib sembahyang asal bagi dirinya, dia turun terus. Pergi sekali dengan imam. Dan dalam keadaan ini, makmum tidak mendapat rakaat. Jadi rakaat dia tercancel otomatik. Dan hendaklah ditambah rakaat yang luput itu selepas imam memberi salam. Itu kategori yang pertama. Dia tinggalkan bacaan dia abaikan semua tadi. Dia turun ikut imam, dia cancel rakaat dia. Satu. Pilihan yang kedua, atau tulis nombor 2 situ. Atau letak nombor 2. Oleh kerana dia ni ketinggalan zaman yang terlalu lama, maka hendaklah dia niat mufarakah. Saja aku bercerai dengan imamku. Tak lah, cerai dengan imam dah dia. Dah tak boleh ikut imam, kena cerai. Itu ni panggil mufarakah. Letak bagi. Mufarakah maknanya bercerai daripada imam. Maka dan jangan lagi mengikut imam. Jadi bila dia bercerai tak boleh ikut lah imam, dia ikut seorang dia. Dia boleh baca Fatihah, sudah baca Fatihah dia baca surah. Lepas tu dia nak sujud lama mana, dia nak rokok lama mana, ikutlah. Mu saya seorang sekarang ni, kamu sudah berpisah. Macam orang cerai dengan suami, tak boleh tidur sekali, tak boleh jalan sekali. Gitulah keadaannya. Ini 2 cara. Tetapi hendaklah ia sembahyang dalam keadaan dia tidak lagi berjamaah. Habislah pahala jemaah dia sudah hilang. Rakaat makmum muwafiq dan masbuk. Jadi makmum masbuk, mari lambat tadi, dapat rakaat sekiranya dia dapat bertumakninah dalam rukuk bersama imam. Walaupun dia tidak sempat tamatkan bacaan Fatihahnya. Jadi orang ni mari, imam tengah rukuk. Macam mana kita nak suruh sempat dengan imam? Kita kena takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi timbul soalan, adakah kita kena takbir sekali lagi untuk sujud, untuk rukuk, ataupun Allahu Akbar, rukuk lalu? Di sini dibahaskan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan iza tadakhala, masuk dah 2 takbir. Takbir masuk 2. Dia ni masbuk, maka dia takbir sekali. Allahu Akbar, terus rukuk. Jadi ada juga pandangan kata lebih baiknya kalau masa tu ada, kita takbir pula untuk turun kepada rukuk. Jadi 2 kali takbir. Kalau tak sempat, sekali takbir memadai. Jadi tak payah lagi dia baca Fatihah. Fatihahnya telah ditanggung oleh Al-Fadil, tuan imam. Adapun makmum muwafiq, dia dapat rakaat sekiranya dia dapat tamatkan bacaan Fatihah dan dapat rukuk sebelum imam bangkit berdiri dari sujud atau sebelum bangkit untuk membaca tahiyat. Jadi ini cerita masbuk tadi, orang rakaat pertama saja. Bila rakaat yang kedua, kita sama dengan imam dah. Dikira muwafiq dalam bab tu. Maka ketika itu, tak boleh lagi kita berlambat lebih daripada 3 rukun yang panjang. Kena habiskan Fatihah dan dia dimaafkan tertinggal sebanyak 3 rukun yang panjang. Muwafiq atau masbuk boleh berlaku terhadap makmum dalam mana-mana rakaat sembahyang. Boleh jugalah. Jadi kalau kita sampai imam di rakaat pertama boleh, rakaat yang kedua boleh, rakaat yang ketiga boleh, rakaat yang keempat pun boleh lagi. Cuma berbeza pandangan ulama tentang bilakah kita dapat pahala berjamaah. Dalam fiqh mazhab Syafi'i mengatakan, selagi imam tak beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sempat lagi duduk dalam tasyahud akhir, maka orang ini dikira dapat pahala berjamaah. Setengah pandangan mazhab lain dia kata tak.
Pahala berjamaah berdapat pahala bila? Kalau kita dapat satu rakaat sekali dengan imam. Boleh satu rakaat baru boleh, sebab dalam hadis jelas Nabi mengatakan man adraka raka'atan ma'al imam faqad adraka raka'ah. Siapa dia sempat satu rakaat sekali dengan imam maka dia dapat. Itu. Tapi fiqh Syafi'i lebih luas, mengatakan selagi imam tak bagi salam maka kita dapat. Jadi kita pilihlah. Kalau kita mari masuk masjid, imam tahiyat akhir, kita tengok ramai lagi orang duk ambil wuduk di luar, maka lebih baik kita tunggu. Tak payah masuk dengan imam. Kita tunggu. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita buat satu jemaah lain yang baru mari, ambil jemaah yang awal. Sebab yang ni khilaf. Ada kata boleh, ada kata tak boleh dah pahala jemaah. Lebih baik daripada kita tunggu jemaah lain. Tapi kalau kita mari seorang kita dah, memang tak ada dah orang lain atas dunia ni nak mari salat jemaah pada hari tu, jadi kita ikutlah yang sedia ada. Sebab-sebab makmum muafiq ditinggal oleh imam. Tengok. Sebab apa orang muafiq? Ni orang muafiq ni. Orang muafiq, kaedah dia kena teruskan bacaan Fatihah dia. Selagi tidak tertinggal sebanyak 3 rukun yang panjang. Yang pertama, mengikut biasanya, jika seorang makmum tiba awal, berdiri di belakang imam untuk berjamaah, ia tidak akan ditinggal oleh imam dalam melakukan rukun-rukun salat. Kecuali orang was-was. Itu cerita lain. Mari awal tak ada dah dia ni. Dia main pencegah rasuah ni. SPRN cari dah dia tu. Tetapi ada masanya boleh ketinggalan disebabkan berlaku suatu perkara berpunca dari pihak makmum atau berpunca daripada imam. Kita tengok orang muafiq tertinggal ni kerana apa? Berpunca dari pihak dia sendiri. Yang pertama, makmum memang semula jadinya lambat membaca Fatihah. Takdir tu hanya dia ni lambat lah. Satu. Bagi saya lah, kalau sekiranya kita ni jenis lambat, pas pula kita baca kuat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kuat baca kuat, tolonglah jangan duduk di belakang imam. Duduk jauh sikit, alik kiri ke alik kanan imam ke, duduk jauh-jauh sikit, kerana mengganggu tu imam. Jadi macam satu teguran. Kamu imam pula ingat kau orang subhanallah kak nyerokok tak terpasar. Tolong duduk jauh sikit daripada imam, jangan ganggu dia. Ini satu kekacauan berlaku dalam dunia salat jamaah. Sebab yang kedua, makmum yakin dia belum lagi membaca Fatihah atau syak, sama ada dia sudah baca Fatihah atau belum. Makmum ni Allahu Akbar, bila orang nak rokok, aku baca Fatihah atau tidak? Jadi kalau dia syak, dia kena baca Fatihah. Lepas imam pergi dulu, dipersilakan tuan imam rokok, saya nak baca Fatihah, baca. Yang ketiga, makmum tidak baca Fatihah selalu selepas takbiratul ihram kerana makmum menunggu imam tamat membaca Fatihah. Tak baca selalu, tunggu dulu. Jadi tiba-tiba imam rokok, apa jadimu? Yang ketiga, makmum mengambil masa panjang untuk membaca bacaan-bacaan sunat. Tak terus kepada Fatihah. Yang kelima, makmum sengaja memanjangkan masa sujud atau terpanjang masa sujud dengan tidak sengaja. Orang lain bangun lama dah, dia duduk sujud, tak dengar imam bangun ke macam mana. Yang keenam, makmum mengambil masa panjang untuk membaca tasyahud awal. Dengar ni. Yang ketujuh, makmum tertidur. Ada ke tak lagu ni? Ada orang tidur tengah salat? Boleh jadi ada. Dia kata apa ni? Makmum tertidur semasa duduk untuk membaca tasyahud awal. Makmum ni jadi. Yang ke-8, makmum tertidur semasa duduk antara dua sujud sehingga imam rokok atau hampir rokok pula baru dia sedar. Waladdallin dah. Dia bangun. Apa nak jadi? Tertinggal sakal dia ni. Yang ke-9, makmum ragu adakah dia makmum muafiq atau masbuk. Yang ke-10, makmum lalai dan terus terlupa bahawa dia berada dalam sembahyang. Maya apa ni? Sudah akad takbir, dia duduk di kaki 5. Duduk tunggu situ. Tak ingat dia semaya. Subhanallah. Bala pustaka ni. Yang ke-11, makmum salah sangka ketika mendengar takbiratul intiqalat tu imam selepas rakaat kedua. Lepas rakaat kedua, imam bangun terus. Dia tak duduk tasyahud awal.
makmum pergi duduk tasyahud awal, tak teringat kita. Tak tengok orang. Yang kedua belah, makmum terlalu lambat bergerak semasa berpindah dari satu rukun kepada satu rukun, sedangkan tu imam tidak membaca tasyahud awal. Dan apabila makmum selesai membaca tasyahud, makmum pun bangun dan didapati imam sudah rukuk atau hampir hendak rukuk. Imam terlepas tasyahud awal, dia tak baca, terlupa. Yang ke-13, makmum ditinggal oleh imam kerana menghabiskan masa dengan berkeadaan was-was. Makmum ditinggal oleh imam dalam keadaan was-was. Yang ke-14, makmum habis masa kerana mengajar atau menegur imam-imam yang terlekat bacaan. Dia duduk tegur kan? Imam lekat, kita duduk ajar dia. Akhir kali imam ni serabut, Allahu Akbar, rokok lalu. Kita tak baca Fatihah lagi. Sudah miss dah kitanya. Itu imam ni. Tak sporting langsung. Orang tolong dia tak tinggal kita pula. Dah. Apa nak jadi? Ini semua orang muwafiq yang telah ketinggalan, maka dia kena sempurnakan bacaan dia, barulah dia ikut rukun yang seterusnya. Ini kaedah. 14 kes ni, 14 kes orang muwafiq yang jadi masbuk. Ketinggalan berpuca daripada imam, iaitu 2. Yang pertama, imam terlalu cepat membaca atau terlalu cepat gerak semasa berpindah dari rukun satu rukun. Dia panggil imam express. Lalu laju. Yang ke-12, imam meninggal bacaan surah lepas baca Fatihah, lepas waladdallin amin. Tu imam khaya, Allahu Akbar, tak baca Fatihah. Makmum dah tunggu nak baca Fatihah. Sudah, kita kena baca juga. Tak boleh ikut dia. Biar dia pergi dulu. Habis. Ini kategori makmum yang muwafiq. Kita berpindah pula kepada keadaan makmum dikira masbuk. Bila? Sekiranya makmum dalam keadaan masbuk, maka dia bolehlah membaca Fatihah sekadar yang sempat sahaja, kemudian terus rukuk bersama imam. Turun terus. Dan terjadi makmum masbuk dalam keadaan berikut. Ingat, kita jadi masbuk 4 perkara. Yang pertama, makmum tiba untuk takbiratul ihram semasa imam dalam rukuk atau hampir hendak rukuk. 1. Yang kedua, makmum tiba untuk takbiratul ihram dalam sembahyang bacaan perlahan sirriyah. Tiba-tiba imam terus rukuk. Yang ketiga, makmum tak dapat melakukan sujud selalu untuk mengikut imam setelah imam sujud kerana berlaku kesesakan. Orang semaya di Mekah contoh, nak sujud tak boleh, terlepas kita satu, jadi masbuk. Yang keempat, makmum sengaja melengakkan takbiratul ihram sehingga imam hampir rukuk. Ini banyak terjadi dalam solat tarawih. Solat tarawih, kita dah tunggu imam dekat nak rukuk, baru bangun. Bila imam rukuk sekali, dikira masbuk juga. Tapi orang ni telah ketinggalan yang afdal. Dia bukan kira duduk cokoh di masjid, dia kira waktu dia masuk solat. Ini kaedah lah kita buat. Tapi jangan buatlah amalan macam ni. Amalan yang tak jauh, orang panggil tak baik. Kenapa tak nak baca Fatihah? Kenapa tak nak baca doa iftitah? Jadi sangat malang lah kita hari ni. Kita solat berjamaah, kita semayang tarawih, nak cepat habis bilangan saja tanpa meraihkan sunnah Nabi. Tak baca doa iftitah, tak. Itu dia panggil kemalangan yang berlaku. Itu kes yang lepas-lepas itu dia panggil masalah-masalah yang ittifaq dalam mazhab Syafi'i. Adapun masalah yang berlaku khilaf, ini panjang lagi lah. Kita telah baca secara panjang detail dulu di dalam kitab kita Al-Bahjatul Mardiyatu. Ingat tak? Di akhir kitab Muniatul Musalli, Al-Bahjatul Mardiyah, kita sudah baca di masjid kita Sungai Durian ini 4 siri ceramah. Siapa dia nak dengar balik, ambil rakaman, dengar. Nak ulang balik, kita tak sempat masa dah. Jadi setakat itulah dulu. Satu lagi benda pelik yang berlaku untuk nak cerita pada pelajar-pelajar ni. Masa kita agak terlewat. InsyaAllah dalam masa lain kita akan baca dalam bab masbuk muwafiq ni kitab yang panjang. Kitab ni cantik. Nama dia Masalah Imam dan Makmum Al-Qawlut Tam Fi Ahkamil Makmum wal Imam. Jadi kitab ni cantik. Bila ada masalah nanti kita akan baca daripada awal. Dia ada di sini beratus masalah. Dia ada 171 masalah dalam kes salat masbuk dengan muwafiq ni. Jadi masalah lain lah. Masa ni tak cukup. Satu je kita nak cerita ke pelajar-pelajar ni. Benda pelik. Dia panggil solat berjamaah berantai. Raja dengar tak? Solat berantai raja dengar?
Tak raja dengar juga. Ada kita dengar malam ni. Orang yang kita raja dengarnya surat berantai. Nah, sekarang ni SMS berantai ni dia panggil solat berantai. Dengar cerita. Solat Jumaat diwajibkan berjamaah. Tidak sah. Jadi hari ni patut kita cerita dalam solat Jumaat nantilah. Dalam program kita yang siri yang akan datang, solat Jumaat ni berlaku. Jadi kita nak cerita sikit lah. Pasal sebut dah tadi. Kalau makmum masbuk solat Jumaat, dia sempat semaya dengan imam dia 1 rakaat. Dia mari rakaat kedua dah. Dengar khutbah apa tidak. Pasal jenis mangga sangatlah kita kata tak. Lekor sangat. Dia pun Allah Akbar. Lepas dia solat Jumaat, Assalamualaikum imam, dia kena tambah 1 rakaat. Tapi kalau dia tak sempat 1 rakaat, dia kena sembahyang zuhur. Perbincangan panjang dalam siri yang akan datang. Jadi, lepas dia wisalah, lepas dia tambah 1 rakaat, mari orang lain, baru sedar tidur. Sudah dah Jumaat. Ada seorang. Jadi, dia ikut kawan ni. Allahu Akbar, sembahyang Jumaat juga. Niat sembahyang Jumaat, berantai. Mudahnya dia 1 rakaat. Dah. Dia wisalah, kamu bangun 1 rakaat. Mari orang lain pula, niat pula ikut imam Jumaat. Solat bagi salam, mari pula orang lain. Dia kata apa? Begitulah seterusnya. Jika ada lagi makmum masbuk yang datang berimamkan makmum yang sempat berimamkan makmum masbuk solat Jumaat sebelumnya, sehingga waktu asar. Ini dia panggil solat Jumaat berantai. Raja dengar dah? Kena tanda baik-baik pada ni. InsyaAllah perbincangan tentang Jumaat ni kita akan bincang panjang dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.